Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita semasa bersama saya, Tira Aminuddin. Proses pengundian semula Pilihan Raya Umum Indonesia Pemilu 2024 bagi seluruh kawasan di Kuala Lumpur berjalan lancar. Pengundian melibatkan 62,217 pengundi berdaftar. 42,372 daripadanya mengundi di Pusat Dagangan Dunia WTC, manakala selebihnya melalui peti undi bergerak di 120 lokasi. Proses pengundian bermula pukul 10 pagi tadi dan akan berakhir pada pukul 6 petang ini. Seawal pembukaan pusat mengundi tersebut, pengundi warga Indonesia sudah mula berbaris menunggu masa untuk menjalankan tanggungjawab masing-masing. Pemilu 2024 diadakan semula selepas terdapat unsur pelanggaran yang dilakukan oleh 7 panitia pemilihan luar negeri Kuala Lumpur. Karang melonjakkan produktiviti daya saing dan pertumbuhan ekonomi negeri. Kerajaan Negeri Terengganu jalin kerjasama dengan Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC meningkatkan kualiti peraturan menerusi program MyMudah. Menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali, penubuhan unit MyMudah secara menyeluruh di setiap peringkat melibatkan semua pihak berkuasa tempatan PBT serta pejabat daerah dan tanah negeri di negeri itu. Beliau berharap platform tersebut digunakan sebaiknya oleh penjawat awam, pengawas selia dan persatuan serta pemain industri bagi memastikan persekitaran perniagaan yang kondusif dan penyampaian peraturan lebih cekap. Tan Sri Muhammad Zuki berkata demikian pada ucapan perasmian persidangan MyMudah 2024 peringkat negeri Terengganu di Kuala Nerus. Susulan fasa akhir monsun Timur Laut MTL dengan negara mengalami cuaca lebih panas dan kering berbanding biasa, penduduk di Terengganu mengambil langkah awal dengan menyediakan tadahan air daripada sumber bukit. Penduduk di Kampung Payangkayu misalnya menggunakan air bukit sebagai bekalan air alternatif mereka. Meskipun bekalan air bersih sudah disediakan di kawasan penempatan masing-masing, namun bekalan air bukit itu sudah digunakan sejak 40 tahun lalu. Ketika ini, hampir 100 buah rumah menggunakan bekalan air bukit berkenaan. Berkonsepkan sistem mini empangan, ia membolehkan air yang ditakung disalur terus kepada rumah penduduk melalui sistem paip. Polis telah merakam keterangan 2 saksi kejadian kes bayi lelaki maut dicampak dari tingkat atas sebuah kondominium di Sri Petaling semalam. Ketua Polis Daerah Brickfields, Assistant Commissioner Ku Masyariman Ku Mahmud berkata, rakaman percakapan tersebut bagi membantu siasatan. Setakat ini, belum ada sebarang tangkapan dibuat dan usaha mengesan suspek sedang giat dijalankan. Kes tersebut disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Proses bedah siasat terhadap bayi itu akan dijalankan di Jabatan Perubatan Forensik Pusat Perubatan Universiti Malaya kira-kira pukul 2 petang ini. Semalam, seorang bayi lelaki baru lahir yang masih bertali pusat ditemukan maut selepas dipercayai dicampak dari sebuah kondominium di Sri Petaling. Persatuan Agensi Pelancongan Malaysia MATA mengumumkan edisi kedua Expo Pelancongan dan Perdagangan Asia ITEX 2024. Edisi kali ini merangkumi Expo Pelancongan Islam termasuk Haji dan Umrah, Expo Perbankan Islam dan Expo Barangan Kemas Islam. Acara tahun ini akan menjadi satu platform dinamik bagi pemain industri, pihak berkepentingan dan orang awam untuk meneroka, berkolaborasi dan berinovasi dalam bidang pelancongan dan perdagangan Islam. Acara ini turut mendapat kerjasama dengan Majlis Pelancongan Islam Sedunia, Pertubuhan Pelancongan Islam Sedunia dan Persatuan ASEAN Umrah dan Haji. Dengan kerjasama ini, ia turut meningkatkan komitmen ITEX dalam memupuk kerjasama dan mendorong pertumbuhan positif dalam sektor pelancongan dan perdagangan Islam. ITEX 2024 secara aktif menggalakkan syarikat teknologi pelancongan untuk menyertai sebagai pempamit dengan memberikan platform kepada mereka untuk memperluaskan perniagaan ke pasaran pelancongan Islam atau mesra Muslim. Baik, sekian berita dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.